Wa anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. InsyaAllah ini kita terjemah sambung habiskan surah Az-Zariyat ayat 59 hingga 60. Kita baca ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ Okey, fa'inna maka sesungguhnya biasa lillazina bagi orang-orang yang zalamu telah zalim oleh mereka zanuban ni bukannya zunub kan, zunub dosa, tapi dia zanuban ni maknanya ad-dalu, iaitu bahagian, iaitu maksud dia apa timba asal makna dia dah, maksudnya ada bahagian, sebab terjemah dia bahagian kat sini, nasibun jadi kita kata bukannya dosa tapi apa? Nasib, bahagian. Nasib. Jadi umpamanya orang nak ambil air dalam perigi, kan? Dia ambil timba tu cedok. So dia ambil siapa banyak air yang dia dapat tu kan? Kalau penuh lah. Dia tarik, itu bahagian dia. Orang yang ambil tu dia. Itu umpama dia lah, bahagian-bahagian yang dia usahakan sendiri dapat, lalu dia perolehi bahagian tersebut. Di sini maknanya bahagian apa? Bahagian dosa lah. Sebab itu juga disebut zunub, daripada perkataan ni juga, zunub itu dosa, bahagian-bahagian buruk yang diperolehi oleh seseorang itu, hasil usaha dia sendirilah. Jadi kata zanuban, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang telah zalim oleh mereka bahagian zanuban misla zanubi ashabihim, seperti misla apa? Seperti zanubi, nasib atau bahagian ashabihim, rakan-rakan teman-teman bagi ashabi teman-teman bagi mereka. Teman-teman mereka ni siapa? Jadi ini cerita dia, orang zalim ni siapa? Yang mereka zalim ni orang yang hidup dengan Nabi lah, iaitu orang yang tak beriman dengan Nabi, kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, itu semualah yang ketika zaman Nabi mereka ni ingkari Nabi. Itu orang-orang zalim masa zaman ni. Jugalah termasuk orang zalim sampai akhir zaman yang menzalimi diri mereka dengan mengingkari Allah dan Rasul. Itu semua orang-orang yang zalim dalam akidah dia, keyakinan dia, dalam ibadah dia, dalam berakhlak dia. Jadi bahagian orang-orang zalim yang akhir zaman ni, nasib mereka serupa mislah zanubi, bahagian ashabihim. Siapa ashabihim pula? Orang yang sebelum lah, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, sama aja sebenarnya hakikatnya. Yang mereka juga ingkari para Nabi dulu, begitulah juga, sama bahagian, sama dia akan dapat juga. Sebab itulah nanti dibangkitkan siapa? Kan? Bersama-sama dengan Qarun, dengan Fir'aun, sesuai lah dengan sifat dia. Siapa yang perangai macam Qarun, dia bahagian dia sama macam Qarun dan nanti dibangkit. Begitulah tu. Jadi fala yasta, apa maksudnya? Fala
maka janganlah yasta'jilun. Yasta'jiluna, mereka minta dipercepatkan, disegerakan akan aku. Maknanya minta Allah mempercepatkan bahagian mereka, itu azab mereka yang memang dah akan dapat punya. Tak kat dunia nanti. Boleh? Jadi kita terjemah macam mana? Maka janganlah mereka minta mempercepatkan. Mereka minta dipercepatkan, disegerakan akan ni apa? Aku ni maknanya, ingat tak minggu lepas nun apa? Nun apa? Nun wiqah. Tujuan dia, fungsi dia untuk apa? Membatasi di antara domain mutakallim dengan fi'il. Mana-mana fi'il lah, fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke. Fungsi dia untuk membataskan di antara ya' mutakallim tu dengan mana-mana fi'il. Jadi semua fi'il kalau dia ada nak bersambung dengan ya' mutakallim ni, aku ni, dia perlu ada nun wiqah. Ya, nun tu pembatas di antara dia. Dia tak boleh bersambung terus. Ingat, mana-mana fi'il madi, mudhari', amar tak boleh bersambung dengan ya' mutakallim terus secara direct. Dia mesti dibatasi oleh nun wiqah. Wiqayah. Faham? Ingatlah tu. Jadi kalau nun wiqayah ni kadang-kadang dalam Quran banyaknya dia hazafkan, dia buang. Nun baris bawah aja tinggal. Macam ni ya. Nun baris bawah. Kalau ikutkan fala yasta'jilu je. Tak ada nun kan? Sebab ni jangan ni. Dia dah majzum, dia dah hilang nun dia. Jadi nun ni bukan nun yang dia punya. Bukan yasta'jiluna yang ni punya. Nun ni dia sendiri, nun wiqah. Ya, nun aku makna dia. Dia ada ya sebenarnya, dia macam ni ya. Ni kan. Tapi dalam Quran dia banyak hazafkan ya tu, dia terus je masukkan ya dalam kasrah terus. Dia faham Ingatlah depan-depan ni jumpa banyak ayat-ayat macam ni dalam Quran. Sebelum ni ada 2 ayat kan kita jumpa kan? Sebelum ni ayat mana? Ni yutu'imu. Ni nampak ni nun wiqah. Ya juga. Ni ya'budu. Ni nun wiqah. Ya. Jadi ingat, ni bukan nun yang bersambung. Ni bukan nun yang sedia ada dalam fi'il mudhari' tu, tetapi nun ni nun yang lain Lepas tu kita terjemah ada aku. Fala yasta'jilun, janganlah mereka minta menyegerakan kepada aku. Sebenarnya bukan minta disegerakan, minta menyegerakan akan aku. Dapat? Maka janganlah mereka minta menyegerakan akan daku. Jadi ni sebagai apa ni? Aku ni sebagai akan daku. Maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Dia terjemah balik. Fa'inna, apa dia? Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalamu, telah zalim oleh mereka, zanuban, bahagian. Boleh kita tambah apa? Terdapat ataupun ada terdapat bahagian. Mislah, seperti zanubi ashabihim, bahagian teman-teman bagi mereka. Okey. Fala, maka janganlah yasta'jilun. Mereka minta mempercepat ataupun mempercepatkan akan aku. Aku menuju pada Allah. Jadi kalau kita tengok domain ni kan, fa innal lillazina, orang-orang, siapa mereka ni? Orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menentang mana-mana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umumlah masa zaman Nabi dan selepas zaman dia lah. Selepas Nabi wafat, siapa yang menentang Nabi?
Semuanya orangnya zalim. Faham Jadi kemudian Zanu apa? Iaitu bahagian, iaitu azab mereka ni, bahagian akibat daripada penentangan mereka ni. Mereka ada bahagian dah, siap dah tempat dia. Dia punya maknanya bahagian ni, Zanub ni, kalau kita timba tu kan, berat mana dia nak angkat. Kalau budak kecil, kalau orang yang tak kuat angkat, kalau timba besar tu kan, dia boleh angkat banyak mana. Sebanyak mana yang dia buat tentang. Jadi bahagian dia maknanya dalam neraka tu, azab dia tu dah siap tingkat berapa, siksaan dia macam mana, semua dah sesuai lah. Suitable. Sesuai untuk dia sampai dia tak boleh petikai lagi dah. Azab ni terlalu berat ni, saya buat dosa kecil je. Tak ada. Tepat semua sekali dah. Dah siap dah. Ini maksud dia. Jadi serupa misal apa? Seperti bahagian ashabihim. Him ni siapa pula? Domain ni pula. Ni mereka ni kan. Siapa? Orang yang menentang Nabi pada zamannya sehingga selepasnya. Okey. Orang yang ingkari Nabi lah, bukan mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW pada masa zamannya hidup sehingga selepas kewafatan Nabi. Okey. Jadi bahagian sebenarnya serupa macam ashabihim, orang yang menentang para nabi yang juga terdahulu. Itu. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, semua itulah. Ni. Jadi Allah umpamakan ashabihim, sahabat, teman-teman. Sebab tu anta man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu. Sebab tu dalam ayat ni kita tadabbur teruslah. Nanti jadi panjang. Okey, kita tengok, cuba buka surah. Sebab tu Allah suruh kita ni bersama tak dengan orang-orang yang benar. Allah suruh kita wakunu mas, bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar. Cuba tengok dalam surah Al-Maidah. Ayat berapa Al-Maidah. Ayat, kita tengok dalam ni, saya cari jap. Wakunu ayat 119. Surah Al-Maidah, At-Taubah ayat 119. At-Taubah 119. Kita mesti bersama, usaha untuk bersama. Sebab apa ini? Supaya bahagian kita tak sama macam bahagian yang ni. Bahagian kita dapat sama bahagian macam Nabi dan para sahabat. Kita tengok ayat ni. Jumpa tu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya apa itu takwa? Ingat lagi tak istilah takwa? Takwa, ringkasan makna takwa ni apa dia? Taj'alu ataupun engkau berusaha taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Wiqayah. Ni makna takwa. Sebab tu kata, ni berdasarkan, ni ringkasan ni ulama sebut ni daripada banyak hadis lah. Hadis tentang Umar dengan Ubay bin Ka'ab ketika ditanya macam mana, apa itu takwa, dia suruh gambarkan. Macam mana kalau kau jalan kat kawasan yang berduri, kau buat apa kaki ni? Jadi berhati-hati kan, tak nak kena terpijak duri sebab memudaratkan. Jadi
Dan juga berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata ni hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki at-tamrin. Tamratin. Ittaqun nar walau bertakwalah kepada neraka. Bertakwalah kepada neraka pula. Kenapa Nabi kata bertakwa kepada neraka? Kan takwa kepada Allah kan? Ni Nabi kata bertakwalah kepada neraka. Maksudnya memelihara diri. ni. Jadikan penahan daripada terkena ni. Nak jadi penahan kena ada modal. Betul tak? Kita kalau api kita ada modal apa dia? Kalau carilah apa benda kan untuk halang kita tak kena api. Kalau macam rumah terbakar, macam mana? Apa orang usaha dia? Pasrah je ke? Tak kan? Sebab tu lah ahli bomba ajar kan. Antaranya cara dia apa? Masuk ke bilik ke tunduk ke apalah, buat apa cara, penting dapat selamat. Terjunlah ke apa kan. Wah, segala modal dia keluarkan. Risiko. Begitulah maksud dia. Nabi kata jagalah daripada neraka. Tapi apa modal Nabi kata? Sekecil-kecil modal yang kamu ada, kamu usaha untuk jaga daripada neraka. Walaupun kamu ada separuh kurma je tinggal. Walaupun manusia tu tinggal separuh kurma je kat tangan dia, dia jadikan kurma tu sebagai modal untuk dia dapat selamat daripada neraka. Bayangkan kalau orang tu bukan ada separuh kurma, ada apa? Ada 2 biji rumah, 2 biji kereta, ada anak, ada banyak lagi, tapi tetap kena bakar. Pandai ke tak pandai? Orang macam tu maknanya. Sangatlah rugi. Ini maksudnya, engkau berusaha menjadikan di antara engkau dan di antara azab Allah, apa dia? Benteng cegahan. Ni, wiqayah ni apa? Pencegah, sesuatu yang dapat mencegah daripada kena azab. Itu maksud takwa. Faham Ni paling ringkas, faham Bila sebut takwa, ni dia. Apa saja jalan saya tak nak kena bakar, cari jalan. Macam mana pun. Allah bagi modal macam-macam. Nabi kata apa? Tak ada alasan sebab Nabi kata apa? Walaupun modal kamu separuh kurma aje. Bayangkan. Takkan tak kerti Nabi kata, maknanya tak ada alasan lah tu. Jadi itu maksud takwa. Jelas tak maksud takwa? Jadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah, carilah jalan nak selamat daripada azab Allah ni. Cara dia antaranya wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang apa shadiqin? Benar. As-shadiqin, benar. Siapa orang yang benar? Cuba tengok surah ni, kita tak nak jadi termasuk bahagian ni. Cuba tengok surah 39 ayat 33. Daripada 32. Yang orang yang tak benar, orang yang zalim, orang yang kazab. Lawan kazab apa? Sadiq. Jadi Nabi kata alaikum bisidq. Dan Nabi kata dalam hadis lagi wa iyyakum bil kazib. Wal kazib. Jauhilah sesuatu yang pembohongan ataupun kamu sendiri membohong. Dan segera sentiasalah untuk bersikap benar dan carilah kebenaran. Cuba tengok surah tu. Tak pasang ni ke? Tak apa, tak payah tengok Quran je. Ke nak pasang? Nak pasang skrin ke? Saya pun lupa sebab sikit Tak payah kot Ke nak pasang? Boleh je pasang. Pasang je lah Pasang sekejap. Cepat sikit kan baca kan. Betul. Tengok cikgu nak cari dalam tu. Okey. Lupa pula. Yang dalam Zoom nampak ya ayat. Clear. Saya tak buka lagi ayat. Surah sorry. 9 ayat 32 dulu.
Baik, kita tengok ayat ni. A'udzubil lagi. Dia belum ni ke? Remote kot. Dah. Jumpa ayat okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Jadi faman azlamu, siapakah orang yang lebih zalim? Jadi dalam perkataan ni samalah, fokus dia zalim itu siapa? Daripada orang yang kazaba 'ala Allah. Jadi zalim ni dinisbahkan kepada perbuatan apa? Kazaba 'ala Allah. Apa tu? Berdusta kepada Allah. Dia berdusta, berbohong kepada Tuhan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia berdusta dengan ucapan dia. Dia berdusta dengan iman dia dan sebagainya. Itu dia antara ni. Pertama, bila sebut kazaba saja, maknanya apa? Dusta secara direct dengan siapa? Dengan Allah. Itu antara hamba dengan Tuhannya. Itu pertama. Jadi apa limit antara hamba dengan Tuhan berbanding dengan kita menilai seorang tu? Faham tak? Kita menilai orang ada limit kan? Berbanding dengan Allah menilai hamba dia, apa limit dia kat situ? Limitasi dia ni dalam, betul tak? Ini kazaba Allah. Dia semua akan dibongkar kan bila? Tunggu akhirat nanti. Rupanya apa dia buat semuanya, rupanya dia berdosa kepada Allah. Dia ajar Quran rupanya bukan untuk Allah, untuk lain. Contoh macam ni. Ini semua. Faham? Jadi orang ni zalim. Itu contoh. Yang kedua, kazaba. Ni lain. Kazaba maknanya dia transitif maknanya. Perbuatan tu berdusta kepada. Jadi di sini maksudnya berdusta kepada ni hablum minan nas. Tadi hablum minallah. Yang ni hablum minan nas. Iaitu pertama, siapakah hubungan dengan manusia yang paling besar yang kita kena jaga? Rasulullah. Ini maksudnya dia mendustakan bisidiki apa? Kebenaran. Ketika mana kebenaran tersebut sampai. Siapakah yang sampai akan datang ke kebenaran? Siapa? Allah lah. Rasulullah lah. Allah utus Rasul untuk sampaikan kebenaran. Jadi ni pertama berdusta dengan Allah, berpura-pura dan sebagainya lah. Oh, dia dengar kat situ. Oh, sekejap. Kena slowkan kat dia, ganggu sikit tak? Okey. Jadi ingat ni dua maksud. Ini kezaliman yang paling dahsyat, mendustakan Allah, berdusta dengan Allah, bukan mendustakan Allah. Manusia tak akan dapat mendustakan Allah. Allah tahu hati kita. Kita cuma boleh bohong dia lah, buat-buat lah. Tapi kita boleh mempermainkan siapa? Kazzaba bis-sidq. Mendustakan, bukan berdusta. Mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Siapa yang bawa kebenaran? Rasulullah. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu adalah tempat yang paling sesuai, siap dah untuk orang-orang yang kafirin. Ni pertama. Jadi tadi cara jalan untuk kita ni dapat bahagian yang baik di sisi Allah nanti, apa dia? Bertakwa kepada Allah. Apa cara dia? Wa kunu ma'as. Jadilah bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi tengok ayat yang ke-33. Walladzina jaa'a bis-sidqi. Siapa yang datang dengan bawa kebenaran? Ulang. Rasulullah. Jadi Rasul yang datang dengan bawa kebenaran, wasaddaqa bih. Dan juga ada pula orang yang membenarkan kebenaran. Siapa pula? Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Ni dua golongan tu. Dua tu. Pertama Rasul. Dan satu lagi yang kedua tu wasaddaqa bih siapa? Sahabat Nabi semua. Ulaika humul, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa maksudnya? Orang bertakwa ni mesti bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ni faham jelas tak? Kita kena belajar apa yang datang daripada Rasul. Bayangkan kalau kita belajar benda yang
bukan datang Rasul, kita pula yakin pula dengan yang tu. Ini masalah besar. Sebab tu dalam surah apa? 4 ayat 69 kan? Satu lagi. Kita kena mentaati, berusaha untuk taat kepada Rasul lah, dengan ikut golongan yang bersama dengan Rasul sungguh-sungguh. Iaitu para sahabat. Surah 4 ayat 69 tu. Itu kategori yang lebih khusus yang Allah nyatakan dalam Quran ni. Surah 4 ayat 69 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man yuti'illah wa rasul, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzi, ma'a. Jadi daripada ma'a tu as-sadiqin kan, wa kunu ma'as sadiqin, didetailkan lagi apa itu sadiqin. Ni semua ayat ni. Daripada allazina sampai sini. Ini semua golongan yang disebut sadiqin. Jadi dalam golongan sadiqin itu sendiri ada dia punya martabat dia, makam-makam masing-masing. Makam tertinggi sadiqin siapa? Nabiyyin. Yang kedua siddiqin. Ketiga syuhada. Keempat as-salihin. Boleh faham Jadi faulaika ma'as sadiqin. Siapa sadiqin? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi sebab itu Allah sebut lagi wa hasuna ulaika, dan mereka inilah sebaik-baik untuk kita jadikan contoh teman. Maksudnya rapatlah, tahu kisah hidup mereka, tahu perjuangan mereka semuanya. Semuanya berada dalam mindset orang-orang beriman. Ada dalam mindset kita. Macam mana kita suka siapa? Kita suka Hollywood ke? Semua ada dalam mindset kan? Suka Hindustan ke? Semua ada dalam mindset. Cerita apa? Tanya je. Dia pernah berlaku apa? Semua kita boleh ingat sampai sudah. Bayangkan, itulah orang yang akan kita bersama nanti bangkit silap-silap. Sebab itu kita kena elakkan supaya dia buang daripada mindset kita tu. Sebab apa? Kita akan dibangkitkan dengan bahagian masing-masing. Bahagian juga maknanya macam hadis Nabi yang sebut innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Dengan cita-cita. Niat ni maknanya cita-cita, apa yang dia cinta, itulah niat dia. Sedang sesungguhnya manusia nanti dibangkitkan berdasarkan matlamat hidup dia. Niat mereka dulu. Jadi kalau niat mereka, hidup dia mereka menghabiskan untuk itu, itulah nanti. Jadi demikianlah orang-orang beriman akan dibangkitkan bersama dengan berdasarkan dengan niat dia. Juga bahagian orang-orang yang zalim ini akan dibangkitkan bersama dengan sama aja bahagian macam orang-orang yang zalim yang terdahulu. Tak ada bezanya. Macam Fir'aun dan sebagainya. Baik. Jadi maka kita sebagai orang beriman apa dia? Nak apa? Segerakan ke? Fala yasta'jilun. Kita jangan sikap macam mereka. Itu maksud dia. Orang kafir dia sentiasa tengok Nabi, dia cabar Nabi. Dia kata apa? Mana? Kan? Contohnya dalam surah Al-Mulk lah. Surah Al-Mulk. Ataupun surah As-Sajdah sama kan? Ayat akhir tu. Mereka akan cabar Nabi, minta mana azab tu? Meh datang segera. Kan? Surah 32 ayat berapa? Contohnya surah 32 ayat 28. Jadi sikap-sikap yang macam ni sebenarnya gopoh macam ni. Ini sikap siapa? Orang-orang yang kafir.
Orang beriman ni, orang yang sadiq, orang yang berdusta, dia memang gelisah. Sebab itu cara dia akan provoke. Nabi kata dalam hadis dia suruh kita tinggalkan yang benda yang meragukan. Ni ada kaitan juga hari ni. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kemudian fa inna da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribatun. Baca hari ni, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tama'ninah wal kadhiba riba. Jadi Nabi, macam mana kita nak jadi sadiq, orang yang benar? Orang yang benar ni dia terlalu sensitif dengan benda-benda yang palsu, dia tak boleh. Walaupun sikit pun dia tak nak. Itulah orang sadiq. Jalan nak jadi sadiq, sebab tu pertama sekali Quran syarat dia apa? Kita nak dapat Quran, Allah kata apa tu? Zalikal kitab la raib, la raib. Raib ni maksudnya apa? Raib ni makna dia ragu. Tapi bukan ragu macam syak tu. Raib ni dia ada ragu, dia rasa dia gelisah, rasa kurang, macam tu. Faham Dia goyang-goyang sikit. Dia maksud dia. Keliru, gelisah, macam-macam lah. Sebab tu orang yang beriman apa dia? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan? Quran cakap apa? Ui, memang berat tapi dia yakin ini betul. Tak nampak depan mata dia tapi dia yakin, beriman kepada yang baik. Dia jalan juga. Tak ada gelisah. Sebab tu syarat Quran ni memang Allah nak bagi qaulan sakil. Berat kan? Sifat Quran ni perintah dia memang berat dalam tu. Sebab tu Allah kata apa? Syarat ni kita kena buang kegelisahan tu semua, buang dulu. Sebab apa? Awal-awal lagi dah memang habis lah, tak dapat lah. Awal-awal lagi memang dah tanam benda-benda macam tu, bukan-bukan. Telah fikir yang su'uzon dengan perintah Allah. Apa nak jadi? Memang takkan. Itu syarat dia kena buang sebarang bentuk. Sebab tu Nabi suruh tinggalkan apa saja yang boleh menyebabkan kita ragu. Da' ma yaribu. Tinggalkan apa saja yang boleh menyebabkan engkau jadi hilang keyakinan. Ila ma la yaribu. Kepada apa yang tidak meragukan. Sebab itulah banyak perintah tadi Allah suruh kita bersama dengan siapa? Wa kunu mas shadiqin. Allah larang, Nabi larang kita untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang yang buat kemungkaran, sebab nanti kita akan buat, kita akan cenderung untuk ikut dia. Tinggalkan apa dia? Allazina hum fil lagwi mu'ridun. Tinggalkan benda yang larang. Sebab apa? Kita akan jadi cenderung mula-mula memanglah tak akan dapat. Itu maksudnya tinggalkan benda-benda yang menyebabkan tu. Kenapa? Fa inna sidqa apa ni? Kerana bila kita berada dalam kejujuran ni, kebenaran ni, kita akan dapat apa? Tama'ninah, ketenangan. Kerana sesungguhnya benar itu adalah merupakan satu kebahagiaan, ketenangan. Tak gopoh-gopoh dah. Orang yang benar ni tak akan ada dendam. Kita nak ajak orang untuk dapat syurga kan? Tiba-tiba orang tu nak hentam kita, dia kata kamu orang gila, kita nak sakit hati ke? Hakikatnya kita tahu kita tak gila pun. Apa nak sakit hati? Kan? Dia kata kamu ni ahli sihir. Kita pun sendiri tahu yang saya memang bukan ahli sihir. Apa nak sakit hati? Itulah yang agama ajar lah.
Jadi tak akan berlaku kegopohan dalam tu. Dan wal kadhiba ribah. Dan orang yang bohong ni, pendustaan ni adalah merupakan apa? Keraguan, menyebabkan gelisah sebenarnya ni. Keraguan ni menyebabkan kita gelisah. Sebab tu orang-orang ni dia gelisah, dia nak cepat kan? Dia bimbang. Rupa-rupanya niat dia rupanya ajak orang tu kepada kebenaran sebenarnya untuk apa? Meramaikan pengikut dia. Sebab tu dia gelisah, hilang pengikut, akhirnya dia tukar dia punya prinsip. Faham? Tak. Orang yang beriman dia tenang, dia tahu dia kebenaran. Walaupun semua orang tentang dia, tak heran. Dia walaupun dia seorang diri. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud ni. Innamal jama'ah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Sesungguhnya jemaah yang benar ni adalah apa yang menepati kebenaran walau engkau seorang diri ketika tu. Terus jalan betul-betul. Sebab dia yakin, dia tahu. Dia yakin dengan kebenaran yang dia bawa. Jadi, fala yastajilun. Jangan kau minta mereka segera azab dengan gopoh. Orang kafir memang sikap dia gopoh. Balik tengok ayat sebelah ni. Wa yaqulu, mereka kata apa kat Nabi? Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Bahkan mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Bilakah kemenangan yang kamu janjikan, klaim tu? Kalau kamu benar. Kalau kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Nabi tak pernah menjawab. Kalau kita kan gila, kita kau lah gila. Nabi tak pernah buat macam tu. Siapa gila? Mana ada saya gila? Tak ada. Nabi tak pernah kata macam tu. Kita sakit dah. Sebab jadi sikapnya tenang. Orang beriman ni sadiq, dia tenang. Sebab apa? Kita memang betul. Nabi bimbang apa? Baik. Kemudian dalam surah contoh lagi, Al-Mulk kan? Al-Mulk ayat apa? 26. Juga mereka, sikap-sikap mereka menentang orang-orang beriman ni. 67 ayat ada 26. Sama ayat 25. Ayat 25. Tak, ada lagi banyak lagi. Sama juga Allah merakamkan cara sikap-sikap mereka ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah datang janji ini jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan dalam surah yang lain, cuba tengok surah Al-Anfal. Ini doa siapa ni? Doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Abu Jahal doa ketika perang tu sebab dia begitu yakin dengan dia punya kesesatan dia. Yakin dengan kesesatan dia. Surah 8 ayat 32. Surah 8 ayat 32. Bagi tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik ni, iaitu mereka ni ayat sebelum tu dia kata kami pun boleh buat. Kami dah mendengar lama dah kata-kata macam Quran ni. Tak heran dah. Tak payahlah nak ajar-ajar kami. Kalau betul dia kata izqal Allahumma ya Allah. Mereka ya Allah. Ada yang sebut ni doa ni, siapa yang sebut doa ni? Abu Jahal lah. Ketua pemimpin perang dia lah masa tu.
Ya Allah, jika benarlah ni Muhammad ni yang bawa ni betul, dari ini semua datang daripada engkau, hujankan kami sekarang ni dengan hujan batu dari langit. Ataupun datang sekarang juga azab. Wah, begitu sekali. Jadi ini sikap-sikap orang-orang yang sangatlah zalim kepada diri sendiri sebenarnya. Sedangkan rahmat Allah tu besar tu Allah nyatakan dalam ni, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidaklah azab mereka sedangkan engkau berada di samping mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah azab mereka dalam keadaan mereka ni masih lagi, kalau mereka nak memohonkan ampunan. Jadi Allah begitu beri peluang kepada orang macam ni. Kita kalau macam orang tu memang ni, kita dah marah dia, kita buat apa? Kita ada kuasa lah macam tu. Pecat lah sekarang. Orang buat apa? Pecat terus lah kan. Marah terus lah. Buat dan tu jugalah. Begitulah. Jadi ini sikap orang-orang zalim dan menggambarkan betapa Allah ni rahmat dia lebih besar daripada kemukaan dia. Baik. Sikap orang yang beriman pula apabila diuji macam ni, cuba tengok dalam surah Syura ayat 18. Syura ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Yasta'jiluna bihal ladzina la yu'minun. Jadi sikap orang-orang yang tidak beriman ni, mereka meminta segera didatangkan azab untuk mereka. Wal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka takut terhadapnya azab tersebut. Wa ya'lamuna annahal haq, dan mereka mengetahui bahawasanya ialah kebenaran, iaitu hari kiamat tu. Ala innal ladzina yumaruna fis saati lafi dhalalim ba'id. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang mereka membantah tentang hari kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik. Jadi fala yasta'jilun, janganlah kita minta untuk disegerakan Allah datangkan azab. Sebab apa? Silap-silap kita sekali nanti. Betul tak? Hari ni kita kawan-kawan yang ni banyak maksiat ni, ya Allah, turunkanlah bala bencana kat sini, biarkan semua. Kamu sekali nanti silap. Berani. Kan? Jangan doa macam tu. Baik. Fawailun. Sebab mereka Allah dah ada bahagian, janganlah bimbang, Allah pasti balas. Ni ayat berapa tadi? Surah apa ni? 42 ayat 18. Kemudian ayat terakhir, fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailun, apa terjemah dia? Maka wailun apa? Kecelakaanlah. Ni dia ni isim isim. Tapi dia nama dia isim fi'il. Ni nama dia isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Ni wailun ni. Wailun ni apa? Isim. Ada isim sebenarnya isim fi'il nama dia. Ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il madi, ada isim fi'il ni amar.
Sebab tu terjemah dia apa? Maka kecelakaanlah. Tapi dia punya i'rab dia macam isim. Biasa. Dia ni sebagai mubtada'. Jadi isim jenis ni adalah dia boleh jadi mubtada' satu-satunya antara isim yang boleh jadi mubtada' dalam bentuk nakirah. Mubtada' mesti makrifah. Mubtada' subjek mesti makrifah kan. Tapi untuk isim ni dia boleh jadi mubtada' dalam bentuk nakirah. Isim apa ni? Isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il ada ikutlah fi'il apa. Dalam hal ni dia isim fi'il amar. Terjemah dia apa? Kecelakaan lah. Kan macam fi'il amar tu. Buatlah oleh engkau kan. Jadi kecelakaan lah lillazina bagi orang-orang yang kafaru. Telah ingkar mereka mi yaumihim daripada yaumihim hari mereka allazi yu'adun yang mereka yu'adun apa? Dijanjikan. Yu'adun dijanjikan, iaitu hari yang mereka dijanjikan. Apa hari yang mereka dijanjikan? Iaitu yang pasti mereka akan dimasuk. Cuba tengok dalam surah Maryam. Kat surah 19 ayat ayat 84. Ya, bukan. Bawah lagi kot. Tadi ayat 68 1968. Sebenarnya bolehlah panjang tu. 1968. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Di ayat ni macam semakna dengan ayat ni. Maka demi Tuhan engkau, benar-benar kami akan himpunkan mereka semua. Siapa ni? Orang-orang kafir. Wasyayatin. Wa ni wa apa? Waw ni waw ma'iyah. Waw. Ni waw ni. Waw ni macam ma'asyayatin. Bersama dengan syaitan-syaitan lah. Yang dia orang ikut dulu. Bangkit sama-sama nanti. Pemimpin tengok sebelah. Fir'aun ke ni? Sudah kan. Maknanya sama lah tu kelompok. Memang akan dibahagikan siap dah. Sebab tu dalam hadis yang banyak ada, Nabi kata ada bendera kita ni. Kat masyar nanti dah nampak dah. Oh, ini kelompok geng siapa? Ini pembuat rasuah dia ni rupanya. Ini geng si pencuri itu. Ini geng itu. Semua ada. Dah nampak semua. Jelas. Tak boleh nak sorok lagi tiga itu dah. Sekarang boleh sorok kan? Pakai kot semua. Nampak baik. Pakai ini nampak okey kan? Rupanya nanti kat sana sebab bendera semua siap dah. Dengan tanda masing-masing. Baik, iyazubillah. Jadi demi Tuhan engkau, kami pasti akan himpunkan mereka bersama dengan apa? Para syaitan. Syaitan ni apa? Ada dua lah. Jin dan manusia. Kemudian summa lanuhdirannahum haula jahannama jisiyya, dan kami pasti akan hadirkan mereka duduk kat mana? Melutut dekat jahanam tu. Duduk melutut maknanya punya hinanya. Kemudian ayat yang ke-69, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kemudian pasti kami akan
Nazak ni apa? Cabut. Faham? Cabut undi ke kan? Cabut. Kami akan cabut dari setiap kelompok mereka yang mana yang asyaddu 'alar rahmani, itu yang sangat degil, sangat ingkar kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi Allah sebut, Allah ni pemurah sangat, kenapa kamu ingkar? Allah baik sangat, macam mana boleh ingkar dengan orang yang sangat baik? Contoh kan, tak patut. Macam itulah. Sebab tu aku gunakan nama dia Ar-Rahman. Jadi maksud ni kat sini apa? Ni dah setiap kelompok akan dicabut dengan dia setiap kategori dia. Sebab nak sesuai ni, nak bakar, nak berapa panas. Kan? 1000 ke kepanasan ke? Sesuai lah dengan dosa dia tu. Supaya ini keadilan Allah, nak gambarkan keadilan dia. Dosa kau banyak ni, memang panas ni, dan semua setujulah dengan bakaran masing-masing. Wa'iyyazubillah. Kemudian summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Jadi setelah dia bahagi siap, maknanya tangga ke berapa, level mana semua. Kemudian Allah kata, kemudian kami benar-benar kami lebih tahu terhadap semua ini, siapakah mereka lebih sesuai, maknanya masing-masing untuk silia, untuk dipanggang dalam tu. Mana tempat dia? Okey, tempat dia Jahannam nombor 7. Okey, tingkat 7 masuk. Tempat dia macam mana? Begitulah keadaan dia. Ni maknanya ni semua. Ni apa dia? Mereka maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang ingkar ni pada hari mereka nanti. Yang mana mereka dijanjikan, inilah hari mereka. Hari apa? Mereka akan duduk sesuai kat tempat-tempat tu. Dan Allah kata lagi dalam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan semua, tidak lain semua daripada kalangan kamu, maknanya apa? Termasuk orang beriman sekali lah. Kita semua. Kat sini ayat ni dia, Allah dah kata umum pula. Tadi cerita pasal orang kafir, okey. Mereka ada kelas tersendiri dalam azab tu nanti. Memang mereka akan berlutut kat Jahannam. Tapi Allah ingatkan kita pula. Dan sesungguhnya kamu semua juga, wahai manusia, pasti akan melaluinya juga. Kita pun akan lalu Jahannam juga nanti. Kana ala rabbika hataman maqdiya. Dan ini adalah ketetapan yang pasti daripada Allah. Kita akan lalu mana? Titian Sirat. Jadi sebab apa? Baru kita rasa tak nanti. Bila sampai berjaya dapat nampak dah syurga dah lepas nanti. Rasa tak begitu, orang kata apa? Nikmat sekali. Baru rasa nikmat. Tapi tiba-tiba masuk kan? Tak nampak lagi. Jadi tengok Allah janji. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami pasti akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Balik pada ayat tadi. Wahai Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as. Itulah jalan kita. Hanya ini je yang Allah akan selamatkan orang yang bertakwa, yang bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan wa nazaruz zalimin. Fa innal ladzina zalamu. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim ni fiha, dalam neraka Jahannam itu apa? Dalam keadaan jisiyah, berlutut sambil diazab. Waliyahzubillah. Jadi inilah janji yang pasti akan dikenakan pada mereka dari mereka ingkar dengan hal ini. Jadi inilah surah ni cerita tentang rezeki lah. Rezeki daripada Allah, dan punca rezeki lah menyebabkan manusia itu sombong dan rupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara punca besar yang dibawa dalam surah ni lah. Sebab itu sebelum penutup ayat ni, balik pada surah tadi, surah 51 sampai 7 3 Sebab itu sebelum penutup kepada orang-orang kafir ni, ayat sebelum Allah kata apa? Allah matikan dengan noktah, dengan nama dia yang itu ayat itu esen kepada surah ni. Esen kepada surah ni. Setiap surah dia ada dia punya esen dia. Ni cerita pasal apa? Punca rezeki manusia kufur. Itu maksud dia. Rezeki tu antara sumber asbab kekufuran orang-orang yang kafir ni. Yang Allah kata dalam surah 51 balik, ayat 57 kan.
Ayat 58. Sebelum penutup tadi Allah kata apa? Innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Ini masalah mereka. Mereka tak yakin ya Allah adalah Maha memberi rezeki penjamin. Kerana inilah yang menyebabkan mereka langgarlah banyak perkara semata-mata demi mengutamakan ni. Hawa nafsu mereka tu tadi. Maka mereka lah inilah orang-orang yang zalim yang akan diazab oleh Allah. Banyaklah Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Inilah punca kepada kesesatan. Ataupun bukan kesesatan sebenarnya, kedegilan mereka untuk beriman. Dia kadang-kadang dia bukan sesat. Dia tahu tak Nabi benar? Abu Jahal? Tahu. Tapi sebab apa? Kami dulu Muhammad ni dia Bani Makhzum Abu Jahal. Tak ingat? Nabi Muhammad Bani Hashimiyah. Kami ni dua keluarga hebat, elit di Mekah. Dua keluarga terhebat di Mekah, elit. Kami selalu bertanding. Mana-mana Bani Hashim bagi makan kat orang tu, kami pun lawan bagi. Macam tu. Sama. Tiba-tiba sekarang ni ada satu masalah. Ni ketika Abu Sufyan tanya dia kan. Sekarang ni dia ada Nabi pula. Kami tak ada Nabi. Kalau kami mengaku Nabi, habislah, kalah lah. Habislah kami punya martabat. Itu je Abu Jahal. Sebab tu akhirnya Nabi kata apa? Panggil dia Abu Jahal lah. Bodoh sangat dia ni. Kalau dia beriman, untung tak dia. Semua orang Mekah kemungkinan besar akan beriman juga. Sebab dia orang yang Abu Al-Hakam kan, orang yang pengaruh besar. Itu akhirnya tukar nama lah, senang. Abu Jahal. Itulah. Punca dia apa? Sebab apa? Bukan dia tak yakin Nabi itu betul. Tapi apa? Itu je sebab dia. Dia dengki. Dia tak boleh. Jah. Sebab apa? Pangkat. Sebab tu. Sebab adanya kemuliaan tadi dia nak. Itulah punca kepada kesesatan. Inat kepada keras kepalanya manusia ni nak beriman kepada kebenaran. Semoga kita dilindungi daripada sikap ni dan bersama matikan Allah lah bersama dengan orang-orang yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. InsyaAllah nanti kita sambung surah apa ni? Seterusnya lah Terus je. Surah At-Tur Sebelum ni surah 50 kan? Sekarang 51, 52 lah. Terus. Boleh sebelum tu untuk Ramadan ni, untuk yang dalam ni ada lagi ke? Dah ada iklan dalam tu. Kalau nak ikuti kelas 20 hari itulah, dia harap-harap boleh join juga itu. Sebab memang nak intensif untuk pakai. Kita akan banyak gunakan apps tu juga kan, masa dalam pembelajaran tu lah. Setiap hari ada slide dia kan, ada dia punya tu kan. Tapi kita akan banyak ambil daripada surah juzuk ke 40 berapa surah juzuk 25 tu lah, surah Ghafir sampai surah Al-Ahqaf. Semuanya tentang Hamim. Jadi Hamim ni surah Al-Ahqaf ni 7 surah tu, daripada surah Ghafir, Fussilat, kemudian Syura lagi, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf tu semua dikatakan juga surah tu adalah mencakupi seluruh juga Quran, ringkasan juga. Nak faham Quran ni punya ni apa antara maklumat ringkas intipati dia juga dalam 7 surah tu. Jadi insya-Allah diharap boleh ajak juga siapa-siapa yang mana-mana ni untuk sertailah program Ramadan kita tu 20 hari tu. Dia ada buat online, nanti rekod boleh bagi kepada siapa yang join lah data tu. Lepas tu kan kalau macam mungkin ada tak dapat dia rekod kan, bagi dia punya itulah hari yang tak dapat untuk dia tu. InsyaAllah boleh bantu untuk sebarkanlah pada yang lain untuk sertai sebagai juga orang kata infak lah. Ramadan kita ni sedekah ni juga yang terbaik untuk ilmu yang bermanfaat. Dalam juga program-program yang kita buat ni mudah-mudahan menjadi pahala yang boleh dibawa lah untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik.